Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sambung sedikit lagi berkaitan dengan matematik tingkatan 3 KSSM, di mana sambungan kepada pentaksiran bilik darjah, dan akhir sekali video yang ni adalah praktis ke arah PT3 untuk bab yang ketiga tu matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okey. Soalan ini juga ambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 3 KSSM, muka surat 45 hingga muka surat 48. Okay, baik, kita terus pergi kepada soalannya. Okey, bahagian A, soalan objektif. Apakah jenis simpanan yang memberi kemudahan overdraft? Okey, overdraft ni kemudahan untuk pengeluaran melebihi baki simpanan tetapi dikenakan cas faedah. Cuma yang ada dalam jenis simpanan untuk simpanan semasa saja. Okey, simpanan semasa. Jadi jawapan dia C. Okey, nombor 2, Encik Tan merupakan pemilik sebuah kilang. Dia membuat pembayaran kepada pembekalnya dengan menggunakan cek. Apakah jenis simpanan yang paling sesuai untuk Encik Tan? Okey, jawapannya akaun semasa. Okey. Akaun semasa ni sesuai untuk orang kata orang berniaga, akaun syarikat dan sebagainya, kilang. Okey. Okey. Okay, ada kilang dan sebagainya, boleh gunakan akaun semasa. Okey, nombor 3, antara berikut yang manakah merupakan pulangan bagi amanah saham? Pulangan bagi amanah saham ada 3. Yang pertama, share bonus. Yang kedua, dividen. Yang ketiga, 3 keuntungan modal. Okey, jawapan dia 1, 2 dan 4 C. Baik, seterusnya nombor 4. Antara berikut yang manakah merupakan kelemahan penggunaan kad kredit? Okay, nombor 1 dia kata mudah untuk pembelian atas talian. Yang ini kelebihan, jadi salah. Jadi pilihan jawapan A dengan B dah salah. Jadi jawapan dia C dengan D mungkin. Okey, nombor 2 boleh dikenakan faedah dan cas-cas. Jadi ini kelemahan. Jadi nombor 2 tu betul. Okey, C dengan D masih lagi ada 2 dengan 2. Jadi nombor 3 ni memberi tempoh bayar balik tanpa faedah. Okey, ini orang kata kelebihan kad kredit. Jadi bukan jawapan yang kita nak. Jawapan yang dia nak adalah kelemahan. Jadi nombor 3 tu salah. Jadi jawapan dia D. Okey, 2 dan 4. 4 tu mudah berbelanja melebihi kemampuan. Okey, itu kelemahan kad kredit lah, penggunaan kad kredit. Okey, dapat jawapan dia D. Okey, nombor 5, keupayaan menukar suatu simpanan dan pelaburan atau aset menjadi wang tunai ialah kecairan. Okey, B jawapan dia. Okey, nombor 6. Encik Fahmi bercadang untuk menyimpan RM20,000 dengan kadar faedah 5% tahun di satu daripada bank berikut. Okey, ada 4 bank kat situ. Bank P, faedah dikompaundkan 4 bulan sekali. Bank Q, faedah dikompaundkan setiap bulan. Bank R, faedah dikompaundkan setiap 10 tahun. Bank S, faedah dikompaundkan setiap setengah tahun. Macam tu. Jadi bilangan perkompaunan tu memainkan peranan. Semakin banyak kali dia perkompaunan berlaku dalam 1 tahun, lagi tinggilah sebenarnya kata jumlah ataupun wang simpanan yang terkumpul. Jadi kat sini yang pandai paling banyak B itu dikompaunkan 4 bulan sekali. Jadi dalam setahun ada 3 kali je perkompaunan. Okey. Bank Q kompaunkan setiap bulan. Jadi setahun setiap bulan 12 kali compound. Bank R dikompaunkan setiap 10 tahun. Jadi suku separuh kata 2 kali 4 kali. Okey, suku maksud 4 kali dalam setahun. Bank S faedah dikompaunkan setiap setengah tahun. Maksud 2 kali je setahun. Jadi yang paling banyak adalah Bank Q. Jadi lagi banyak dia compound, lagi banyaklah jumlah simpanan tu. Jadi jawapan dia B lah. Okey, Bank Q. Nombor 7, antara berikut yang manakah mempunyai tahap risiko yang tinggi, tahap pulangan yang tinggi dan tahap kecairan yang sederhana. Okey, yang ada risiko tinggi ini adalah amanah saham. Yang lain tu berkadar rendah. Okey, amanah saham rendah, hartanah pun risiko rendah, simpanan tetap ni dia bebas risiko.
Okay, bebas risiko. Termasuk dengan simpanan biasa. Jadi yang ada risiko tinggi ni adalah saham. Okay. Tahap pulangan tinggi pun saham. Tahap kecairan yang sederhana saham. Okay. Kita kena faham yang ni lah, kena rujuk balik perbezaan antara jenis-jenis simpanan dengan pelaburan ni. Dia punya tahap risiko dia berbeza, tahap pulangan dia berbeza, tahap kecairan pun berbeza. Okay, jawapan dia A lah. Okay, nombor 8. Okey, baik. Encik Wee membayar ansuran bulanan sebanyak RM1,145 untuk pinjaman keretanya. Bank mengenakan kadar faedah 2.9% tahun untuk tempoh selama 5 tahun. Hitung jumlah pinjaman keretanya. Jadi, rumus yang kita guna kat sini, okay, A sama dengan P tambah PRT. Okay. Jadi yang dia nak cari ni hitung jumlah pinjaman tu P, principal dia. A tu jumlah yang dibayar selama 5 tahun tu. Sebulan 1,145, darab dengan 12 bulan, setahun darab lagi dengan 5. Itu A. R tu adalah kadar faedah dia 2.5% tahun tu. T tempoh dia 5 tahun. Jadi kat sini cikgu ringkaskan cara nak kira. P tu kita faktorkan. Macam ni. Jadi dalam kurungan tinggal 1 tambah RT. Macam ni. Jadi kita nak cari P. Jadi nak cari P, A bahagi dengan 1 tambah RT. Macam tu cara dia. Jadi kita masukkan nilai. Okay. Slashkan. Kita sambung kat sini. P sama dengan A tu. Kita ambil yang ansuran bulanan. RM. Okay, satu lagi. A tu sama dengan 12T. Sebab apa 12T? 1 tahun 12 bulan. T itu dalam tahun. Okay, tukar yang tu dulu. 1 tambah RT. Baru kita masukkan nilai. Okay. Ansuran bulanan. Okay, ansuran bulanan yang ni. Kita labelkan sebagai N lah. N tu ansuran bulanan. Macam ni lah. N darab dengan 12T. Itu. Okay. N tu ansuran bulanan. Kita labelkan 12T ni darab dengan 12 bulan, darab dengan tahun. Okay. Bahagi dengan 1 tambah RT. Ni kita ringkaskan bentuk dia, rumus dia. Sebab kita nak cari P tu. Okay. Ansuran bulanan RM 1,145. Okay. Darab dengan 12 bulan setahun. Jadi T itu 5 tahun. Okay, maklumat yang dibagi. Bahagi dengan 1 tambah R tu 2.9%. Okay, 2.9%. Kita tukar kepada perpuluhan. 2.9 bahagi dengan 100. Okay, 0.029. Okay, 0.029 darab dengan T itu 5 tadi. Okay, macam tu. Jadi kita dapatlah nilai, orang kata jumlah pinjaman tu P lah. 1145 darab dengan 12 darab dengan 5 bahagi dengan 1 tambah 0.029 darab dengan 5. Jadi dapat P itu RM RM60,000. Jadi dia pinjam RM60,000 lah. Okay. Ini jawapan dia B. Okay. Soalan 9. Encik Hilmi melabur dalam syarikat bakti sebanyak RM6,000 sebanyak 6,000 unit saham yang bernilai RM1.50 seunit. Syarikat itu kemudian mengisytiharkan dividen sebanyak 4%.
Selepas menerima dividen itu, Encik Hilmi menjual semua saham yang dimiliki dengan harga RM1.80 seunit. Hitung nilai pulangan pelaburan bagi Encik Hilmi. Jadi kat sini, pulangan pelaburan yang ada ialah pertama sekali, dividen. Yang kedua, keuntungan modal. Tambah dua ni, dividen tambah dengan keuntungan modal, bahagi dengan modal awal dia, darab dengan 100%, kita akan dapat nilai pulangan pelaburan tu dalam bentuk peratus. Jadi pertama sekali kita kira modal awal. Okay, dengan ruang yang ada ni kita kira lah modal awal sama dengan 6,000 unit tu. Unit saham 6,000. Darab dengan harga seunit saham tu RM1.50. Jadi berapa modal awal kat sini? 6,000 darab RM1.50. Jadi modal awal dia RM9,000. Modal awal dia. Itu yang pertama. 6,000 unit saham darab dengan RM1.50 seunit. Lepas tu kita kira apa? Dividen 4% daripada modal awal. Jadi kita kira kat sini dividen. Dividen sama dengan 4% tu 4/100. Tukar pada 4/100 darab dengan modal awal RM9,000. Okay. 4/100 darab RM9,000. Jadi dividen dia RM360. Itu dividen. Selepas itu Encik Hilmi jual semua saham yang dimilikinya dengan harga RM180 seunit. Jadi kat situ apa? Peningkatan harga saham. Peningkatan harga saham. Daripada RM1.50 kepada RM1.8. Jadi kita tengok kat sini keuntungan ada RM1.80 tolak RM1.50. Jadi keuntungan modal setiap unit saham tu RM30. Jadi kita boleh kira keuntungan modal. Bila dijual semuanya tu dengan harga yang baru ni, keuntungan modal. RM30 tu. 30 darab dengan 6,000 unit saham. RM30 darab 6,000. Kalau keuntungan modal dia RM1.800. Baik. Sekarang ni soalan ditanya hitung nilai pulangan pelaburan. Jadi dividen kita dah kira. Keuntungan modal pun kita dah kira. Tambah dua ni bahagi dengan modal awal darab dengan 100%. Jadi ambil ruang kat sini sikit lah. Ruang kat sini sikit. Kita pinjam ruang kat situ. Jadi nilai pulangan pelaburan. Dividen RM360 tu tambah RM1.800 tu keuntungan modal bahagi dengan RM9,000 modal awal darab dengan 100%.
Okey, jadi kita boleh dapat. Okey. 360 tambah 1,800 bagi 9,000. Okey. Darab dengan 100%. Jadi kita akan dapat 24%. Okey, nilai pulangan pelaburan. Jadi jawapan dia C. Okey. Selesai untuk bahagian A. Kita masuk kepada bahagian B, soalan nombor 10 tu. Tandakan raib pada simpanan yang boleh memperoleh faedah. Okey, boleh memperoleh faedah akaun simpanan. Okey, dengan akaun simpanan tetap. Akaun semasa dia tidak memberikan faedah tetapi dikenakan cas perkhidmatan. Okey. Baik, jadi akaun semasa itu tidak. B, bulatkan jenis pelaburan yang betul. Okey, baik. Akaun simpanan tetap, simpanan. Hartanah adalah pelaburan. Amanah saham, pelaburan. Akaun semasa, simpanan. Jadi dua jawapan dia lah kita bulatkan. Hartanah dengan amanah saham. Okey, soalan 11. Lengkapkan pengiraan faedah kompaun yang berikut. MV sama dengan RM6,000 dalam kurungan. Okey, apa dalam kotak ni? 1. Okey, 1 tambah R per N. R 0,04, 4% lah. N dia 2. Jadi yang dalam kotak kecil ni apa? 2 lah. Okey, 2. Okey. Lepas tu kat bawah ni RM6,000, yang dalam ni berapa? 206 kuasa 12. Jadi 1 tambah 0,04 per 2 tu berapa? Jadi yang dalam kotak ni 1.02. Jadi akhir sekali jawapan akhir tu 6,000 darab dengan 1.02 kuasa 12. Jadi akan dapat RM 7,609 ringgit 45 sen. Okey, 7,609 ringgit 45 sen. Okey, selesai 11. Okey, soalan 12. Tentukan sama ada setiap pernyataan berikut benar atau palsu. Tandakan raib pada jawapan yang betul. Okey, A, faedah sama rata dikira pada jumlah pinjaman asal dan jumlah faedah setiap bulan adalah tetap sehingga akhir tempoh pinjaman. Ya, benar. Itu faedah sama rata. B, faedah kompaun dikira hanya pada jumlah wang simpanan. Faedah kompaun Kompaun dia tak kira pada wang simpanan saja, dia terlibat dengan kadar faedah, tempoh simpanan. Okey, dia macam ni. MV tadi tu sama dengan P 1 tambah R kadar faedah, N tu berapa kali dikompaunkan darab dengan kuasa NT. Jadi dia bukan kata dikira pada jumlah wang saja P, dia dikira berdasarkan dia selain daripada kata wang tu, wang simpanan MV tu jumlah dia, faedah ni dia bergantung kepada jumlah kata kompaun prinsipal berapa, kadar faedah berapa kali dikompaunkan, tempoh simpanan tu berapa. Jadi bukan satu sajalah, jadi jawapan dia palsu kat situ. Faedah atas baki digunakan dalam pengiraan pinjaman kereta. Salah. Pinjaman kereta faedah sama rata. Okay. Kalau faedah atas baki ni biasanya pinjaman peribadi. Okay. Jadi jawapan dia palsu. Kita kena tahulah beza dua tu, di mana kegunaan dia. Okay. Di faedah mudah ialah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut suatu kadar tertentu ke atas jumlah deposit untuk suatu tempoh masa yang tertentu. Ya, benar. Okay. I sama dengan PRT. I itu faedah PRT. Maksudnya I sama dengan PRT ni untuk rumus faedah mudah. Okay. Dia ada dia punya berapa simpanan, kadar faedah berapa, okay. Tempoh masa tu berapa tahun. Okay. Soalan 13. Isi tempat kosong dengan tinggi atau rendah. Pelaburan memberi pulangan yang lebih daripada simpanan. Lebih tinggi ke lebih rendah? Lebih tinggi lah. Okay, sebab dia ada nilai nilai pulangan pelaburan tu. Okay. Baik. Tinggi. B, padankan setiap pernyataan berikut dengan rumus yang betul. Okey, faedah kompaun.
Rumus dia adalah MV sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Faedah mudah sama dengan I. Okay, I sama dengan PRT. Itu faedah mudah. Jumlah bayaran balik pinjaman, rumus dia adalah A sama dengan P tambah PRT. Ada 3 rumus yang kita boleh gunakan dalam ni. Okey, soalan 14. Okey, bahagian C ya. Ada soalan A dengan soalan B dan C tu kita tengok satu persatu. Okey, baik. A1, Vivian menyimpan sebanyak RM6,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 4% setahun. Berapakah faedah yang diperoleh Vivian selepas 8 bulan? Okey, faedah rumusnya I sama dengan PRT. Okey. Jadi P itu berapa simpanan dia? RM6,000. Okey, RM6,000. Darab dengan kadar faedah setahun 4%, ataupun kita tukar dalam perpuluhan pun boleh. 4 bagi 100 tu dapat 0.04 pun boleh. Okey. Darab dengan dia kata 8 bulan. Macam mana kita nak kira 8 bulan? Biasanya kalau kita kira dalam setahun, kita tulis je lah 8/12. 8 bulan per 12 sebab apa? 1 tahun ada 12 bulan. Okay, jadi kita kira dengan kalkulator. Okay, 6,000 darab 4/100 darab dengan 8/12. Jadi kita akan dapat dia punya faedah yang diperoleh itu bernilai RM160. Okey, selesai untuk A1. Okay, pergi kepada yang A2 ni. Pada tahun 2019, Encik Hilmi melabur dalam syarikat cemerlang sebanyak 4,000 unit share yang bernilai RM1.30 seunit. Pada akhir tahun itu, syarikat itu telah mengisytiharkan dividen sebanyak 5.5%. Hitung jumlah dividen yang diperoleh Encik Hilmi. Okey, dia tanya dividen saja. Jadi kita kiralah dividen sama dengan berapa peratus dividen dia? 5.5%. Kita tukar kepada 55% ataupun nak tukar kepada perpuluhan pun boleh. Darab dengan berapa unit saham dia? 4,000 unit share saham tu. Darab 4,000. Darab dengan berapa harga seunit saham tu? RM1.30 seunit. Macam tu cara kira dah. Jadi kita kira lah 5.5% darab 4,000 unit saham darab RM1.30 harga seunit saham. Jadi dividen tu bernilai RM286 Malaysia. Okay. Selesai A2. Okay. Terus pergi kepada B. Nazri mendeposit RM20,000 ke dalam akaun simpanan di sebuah bank dengan kadar faedah 6% untuk tempoh 3 tahun. Faedah dikompaun 4 bulan sekali. Hitung nilai matang MV lah yang diperoleh oleh Nazri. Jadi ini adalah untuk faedah compound. Okey. Nilai mata wang. Jadi kita guna rumus MV sama dengan P darab dalam kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Yang ni. Rumus ni kita gunakan. Okay, jadi kita masukkan nilai. Okay. P itu RM RM20,000. Dalam kurungan tu kita masukkan 1 tambah R tu 6%. 6% kita tukar kepada perpuluhan 6 bagi 100 0.06 per N. N ni bilangan kali dia compound. Jadi dia kata 4 bulan sekali, setahun berapa kali? 12 bagi 4, 3. Okay. Jangan tulis N tu 4 pula. N tu adalah bilangan kali dia compound dalam setahun. Jadi kalau 4 bulan sekali, setahun 3 kali lah. Jadi N tu 3 darab dengan T kan. Okay.
N 3, T dia kata tempoh 3 tahun, T pun 3 juga. Okey, 3/3 kuasa 9 kat situ lah. Jadi kita kira kat sini kalkulator. RM20.000 darab dengan 1 tambah 0.06 bahagi dengan 3. Okey, kuasa 3/3 tu 9. Jadi kita akan dapat orang kata nilai matang wang tu yang terkumpul tu RM RM23.901.85. Okay, selesai soalan B. Soalan C, soalan terakhir. Zahid ingin membeli sebuah kereta yang berharga RM84,000 dan dia telah menjelaskan 9% wang pendahuluan daripada harga kereta. Bank telah meluluskan pinjaman dengan kadar 2.9% tahun untuk 7 tahun. Hitung jumlah pinjaman yang perlu dibayar balik oleh Zahid. Okey, sekarang ni nilai kereta tu, harga belian kereta tu 84,000, dia dah bayar 9% pendahuluan. Jadi yang baki dia tu dia buat pinjaman daripada bank. Okey, baik. Pertama sekali, okey, kita kira jumlah pinjaman dia. Jumlah pinjaman. Okey. Berapa dia pinjam? Okey, cikgu tulis terus kat sini. Okey. Belian tu RM84,000 tolak dengan yang dia bayar tu 9%. Jadi kita kiralah dalam kurungan 9% tu dah telah dibayar. Jadi 9% daripada berapa? Daripada 84,000 tu lah. Okay, 9% daripada RM84,000 tu. Okay. Jadi RM 84,000 tolak dengan, okay, kita kira yang 9% tu berapa? 9% darab 84,000, okay, RM RM7,560 yang telah dibayar. Jadi jumlah pinjaman berapa? 84,000 tolak 7,560. Okay, jadi jumlah pinjaman dia RM 76,440. Okey, yang ni yang dia pinjam daripada bank. Okey. Jadi hitung jumlah pinjaman yang perlu dibayar. Okey, baik. Jumlah pinjaman ni adalah dia punya A dia. Dia punya P dia pinjaman tu. Jadi kita guna rumus yang ni. Okey, jumlah pinjaman ni adalah P. Okey, P dia. Okey, kita guna rumus A. Okey, jadi para pelajar tahulah A itu maksudnya berapa dia perlu bayar. Sama dengan P tambah PRT. Kita guna rumus yang ni. Okey, guna rumus yang tu. Jadi kita masukkan nilai. Okey. P itu RM 76,440 tambah sekali lagi P, sekali lagi tulis RM 76,440. Okey, kita buat kurungan macam ni lah. Kurungan. Darab dengan R, R tu adalah 2.95%. Darab dengan 2.95% darab dengan 7. Okay, T itu 7 tahun. Okay. Jadi kat sini akan dapat RM 76,440 tambah yang ni belah kanan ni berapa? Okey. 76,440 darab dengan 2.95% darab dengan 7. Okey. Jadi dia punya apa? Kita panggil faedah lah. Interest dia tu RM 15,000
RM784.86 ni faedah dia, PRT tu. Okey, jadi kita tambah dua ni. Okey. Dapat kata A tu jumlah pinjaman yang perlu dibayar RM 92,000, okey, RM224.86. Okey. Selesai untuk semua soalan yang ada dalam praktis ke arah PT3 untuk bab yang ketiga ni, matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okey. Dengan perkongsian cikgu ni diharap pada pelajar lebih tahu, lebih faham, lebih mahir dan menguasai bagaimana menyelesaikan soalan-soalan yang melibatkan simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang dan juga pinjaman ni lah. Okey. Baik. Itu saja daripada cikgu, semoga bermanfaat kepada semua yang menonton video ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.